Rumah pertama ni adalah satu perbelanjaan yang terbesar dalam hidup seseorang. Kita perlulah buat perancangan dulu. Kalau kita nak beli TV pun, kita mesti rancang brand apa nak beli, spek apa, harga berapa, nak beli dekat mana. Semua tu kita akan rancang dulu sebelum pergi beli. Dan benda ni sama dengan rumah, tapi dia ambil masa yang lebih lama dan perancangan yang lebih banyak. Rumah subsale ni, dia tak straightforward. Banyak proses yang kita kena lalui untuk selesaikan pembelian rumah. Tempoh masa yang diambil adalah antara 3 bulan ataupun lebih lama, bergantung pada setiap transaksi. Dan setiap transaksi tak sama langsung, bergantung pada jenis property yang kita beli, sama ada projek baru ataupun subsale. Dan subsale pun ada beberapa kategori yang berlainan. Kena pastikan wang simpanan kita mencukupi. Kalau kita ikut good rule of thumb, kita perlu ada 6 bulan simpanan dalam bank sebagai emergency fund. Jadi kalau gaji kita RM2,500, kita perlu simpan RM15,000, iaitu 6 bulan simpanan emergency. Ini akan memastikan yang kita bersedia untuk lalui apa-apa perkara yang tak diingini ataupun kita tak expect, macam COVID-19. Selain tu, kenapa kita mesti ada simpanan adalah membeli rumah ni memerlukan wang pendahuluan yang banyak. Tak kiralah kita beli projek ke atau subsale. Kalau subsale, lebih banyak. Kalau subsale, kita perlukan 10% down payment dan 5% untuk closing cost. Kalau kita beli projek pula, walaupun down payment dia sangat rendah, kita perlu sediakan duit untuk bayar dia punya installment ataupun interest, dan kita kena ready sekiranya kita perlu bayar stamp duty. Poin ni sangat penting sebab merancang kewangan ni akan ambil masa. Kalau kita baru bekerja, kita perlukan sekurang-kurangnya 3 bulan untuk kumpul kita punya bank statement dan payslip sebelum kita hantar kepada bank loan officer untuk di-apply loan. Pastikan yang kita dah ada credit record. Credit record ni adalah satu record di mana bank akan nampak kalau kita ada buat pinjaman bank. Contohnya credit card, personal loan, loan kereta, loan rumah dan sebagainya. Apa-apa yang kena mengenai dengan pinjam dari bank, bank akan ambil sebagai credit record. Dan credit record ni kita boleh bina dari awal walaupun kita tak ada lagi pinjaman kereta atau rumah dan sebagainya. Kita boleh mulakan dengan benda yang paling senang, iaitu apply credit card. Jadi sekurang-kurangnya kita ada record dengan bank yang menunjukkan kita ada gunakan produk mereka. Dan untuk pengetahuan, bila saya kata ada credit card ni, bukan bermaksud credit card tu sampai dah maximum limit kita guna setiap bulan, tapi kita bayar balik hutang kita. Jadi dia akan nampak sebagai rekod yang cantik dengan bank. Lagi satu, maksud saya atur kewangan ni adalah dengan kita mengurangkan perbelanjaan dan memberi keutamaan kepada membeli rumah. Kita boleh pergi ke mana-mana bank, kita boleh cari mortgage officer dan kita berikan semua info yang diperlukan oleh dia dan dia akan check kita punya kelayakan on the spot. Dia akan bagi tahu berapakah maksimum kelayakan loan kita dan dia akan bagi tahu berapa lama kita boleh pinjam, berapa installment maksimum yang kita boleh pinjam. Ini satu nasihat. Kalau kita boleh maksimum pinjaman sampai RM2,000, tak semestinya kita cari rumah yang installment dia RM2,000. Kalau boleh kita kurangkan, dan terutama sekali untuk rumah pertama sebab kita tak pernah ada rumah sebelum ni dan kita tak tahu apa kos sebagai seorang pemilik rumah lagi. Kita tak ada experience memiliki rumah. Jadi kalau boleh jangan ambil maksimum loan yang kita layak, tapi kita ambil apa yang kita sebenarnya mampu. Good rule of thumb adalah gaji tahunan kita darab 3 sehingga 5 kali ganda. Dan amount tu adalah amount yang sepatutnya harga rumah yang kita cari.
kalau korang dah berjaya buat semua step yang saya nyatakan sebelum ni, jadi korang dah ready untuk step seterusnya iaitu mencari rumah.